Hai murid-murid, saya Ustaz Nur Hisham bin Jasmi, guru tajwid anda pada hari ini. Dan topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah daripada tajuk Tilawah Al-Quran, subtopik tajwid yang bertajuk Konsep Asas Tajwid. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita baca doa belajar dahulu? Oh ya, Ustaz maklum, pasti anak-anak murid sekalian akan membaca doa belajar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul tak? Betul kan? Okey adik-adik yang dirahmati sekalian. Untuk makluman murid-murid sekalian, doa belajar yang Ustaz bacakan tadi diambil dari dalam Al-Quran, iaitu surah Taha ayat 25 hingga ayat 28. Jadi, apabila kita membaca doa yang diambil daripada dalam Al-Quran, tak kira doa apa sekalipun, kita perlulah membaca dengan betul dan bertajwid. Jom, sama-sama kita baca. Perhatikan tempat yang ditandakan bulatan merah di dalam doa sebentar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk pembelajaran pada kali ini, murid-murid haruslah boleh untuk mengingati nama-nama hukum asas tajwid dan huruf-huruf yang menghasilkan hukum tajwid. Murid-murid sekalian, tajwid merupakan asas kepada Al-Quran. Seperti pokok, akar merupakan teras kepada kesuburan pokok. Begitu juga Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran, kita perlu membaca Al-Quran secara bertajwid, kerana tajwid merupakan perkara asas yang perlu murid-murid kuasai. Membaca Al-Quran bertajwid banyak kelebihannya. Untuk murid-murid sebagai pelajar, dengan membaca Al-Quran bertajwid, murid-murid akan merangsang dan mengaktifkan otak kanan dan juga otak kiri seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Murid-murid sekalian, apabila otak kanan dan otak kiri kita berfungsi, maka akan terhasillah satu kemahiran yang dipanggil fokus. Fokus merupakan satu kemahiran penting yang perlu ada bagi setiap pelajar. Berbalik kepada soalan Ustaz di awal rancangan tadi, ada berapa huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran? Cuba teka. Kita lihat di sini. Menurut kitab Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmu Tajwid, terdapat 323,671 huruf dalam Al-Quran. Masya Allah, banyak kan? Dan daripada 323,671 huruf ini membentuk 77,437 kalimat. Adik-adik tahu tak apa itu kalimat? Kalimat itu adalah perkataan. Dan daripada 77,437 kalimat ini membentuk 6,236 ayat. Bila kita tengok angka yang besar itu tadi, mungkin kita akan beranggapan bahawa tajwid itu susah. Iyalah, 300,000 kan? Tetapi sebenarnya daripada 323,671 huruf itu tadi, ianya cuma berpunca daripada 29 huruf sahaja. Hebat kan Al-Quran? Dengan hanya 29 huruf sahaja, ianya mampu membentuk 77,437 perkataan dan membuat pengulangan sehingga 323,671 huruf secara keseluruhan. Jadi, untuk memahami ilmu tajwid dengan lebih mudah, Ustaz dah buat satu konsep untuk murid-murid semua menguasai ilmu tajwid. Nak tahu tak bagaimana? Secara teknikalnya, tajwid terjadi apabila huruf-huruf tertentu bertemu dengan 29 huruf hijaiyah tadi. Pertemuan huruf-huruf tertentu ini Ustaz namakan sebagai huruf VIP. Huruf VIP adalah huruf yang penting seperti mana manusia. Ada manusia yang biasa dan ada manusia yang penting yang berjawatan. Huruf biasa adalah huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha,
kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan juga ya. Manakala di dalam huruf yang kita sebut tadi, ada 29 huruf tadi, terdapat huruf-huruf yang kita katakan tadi huruf VIP. Jadi, huruf VIP itu apa? Huruf VIP adalah huruf lam, mim, nun, alif, waw dan juga ya. Analogi mudah untuk adik-adik memahami konsep ini ialah semasa musim PKP ini, pihak polis ada menjalankan sekatan di jalan raya, betul? Apabila polis bertemu dengan orang awam, maka polis boleh menahan, bertanya, mengambil tindakan undang-undang atau penguatkuasaan kepada orang awam. Jadi di sini, polis adalah huruf VIP, manakala orang awam adalah huruf biasa. Apabila huruf VIP, iaitu huruf lam, mim dan juga nun, bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain, maka akan terhasillah hukum lam, hukum mim sakinah, hukum nun sakinah. Manakala untuk huruf VIP, mad iaitu alif, waw dan juga ya pula akan menghasilkan hukum bacaan panjang yang dinamakan hukum mad. Pada hari ini, Ustaz akan memperkenalkan cara mudah untuk murid-murid mengingati hukum tajwid menggunakan jari. Jom ikut bersama-sama Ustaz. Sebelum itu, murid-murid, sila angkat tangan kanan anda. Okey, dah sudah? Kita akan menggunakan semua jari dan juga ruas jari untuk mengingati hukum tajwid. Bersedia? Okey, adik-adik sekalian. Lihat tangan kanan, lihat jari. Semua cukup kan? Kalau cukup, ucapkan dahulu Alhamdulillah. Sekarang kita akan gunakan jari jemari kita untuk mempelajari hukum tajwid. Yang pertama, ibu jari. Ibu jari untuk huruf lam. Apa dia? Lam. Boleh ulang sekali lagi? Lam. Yang kedua, jari telunjuk untuk hukum mim. Hukum mim. Hukum mim. Kita ulang semula. Lam, mim. Cuba ulang sekali lagi. Lam, mim. Jari yang ketiga, jari tengah untuk hukum nun. Hukum nun. Kita ulang sekali lagi. Hukum nun. Lam, mim, nun. Untuk jari seterusnya adalah jari manis. Jari manis untuk hukum mad. Hukum mad. Hukum mad. Dan yang terakhir, jari kelingking untuk hukum wakaf. Hukum wakaf. Hukum wakaf. Kita ulang semuanya sekali lagi. Lam, mim, nun, mad, wakaf. Sekali lagi. Lam, mim, nun, mad, wakaf. Boleh adik-adik ulang sama-sama di rumah kuat-kuat? Kita buat bersama-sama. 1, 2, 3. Lam, mim, nun, mad, wakaf. Baik. Sekiranya tadi kita dah lihat huruf-huruf yang kita panggil huruf VIP iaitu lam, mim, nun, mad dan juga wakaf. Sekarang ini kita perhatikan di setiap jari kita Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan ruas-ruas jari. Adik-adik tahu tak bahawa ruas-ruas jari ini boleh dimuatkan dengan hukum tajwid? Jom kita tengok. Yang pertama lam. Terdapat 2 ruas jari. Untuk huruf lam, apabila lam bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, akan terhasillah hukum qamariyah dan juga syamsiyah. Jadi hukum lam, qamariyah, syamsiyah. Kita ulang sama-sama. Lam, qamariyah, syamsiyah. Boleh? Kita pergi pada jari yang kedua. Jari apa tadi? Jari mim. Okay, lam, mim. Untuk mim, ada 3 ruas jari. Ada 3 ruas di jari ini. Jadi, boleh muat 3 hukum. Yang pertama, hukum izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, ikhfa. Artinya, apabila huruf mim
bertemu dengan 28 huruf hijaiyah akan terbagi pada 3 hukum, iaitu izhar, idgham, ikhfa. Kita ulang untuk lam sekali lagi. Lam, qamariyah, syamsiyah. Mim, izhar, idgham, ikhfa. Boleh buat tak? Sekarang kita pergi kepada jari yang ketiga, iaitu jari apa tadi? Cuba teka. Ingat tak? Okey, jari ini untuk huruf nun, huruf VIP nun. Jika kita perhatikan, jari yang tengah ini lebih panjang daripada jari yang lain. Walaupun ada 3 ruas di sini, tetapi boleh muat 4 hukum. Okey, untuk hukum nun ada 4 hukum sama seperti hukum mim tadi, iaitu izhar, idgham, ikhfa. Cuma untuk hukum nun ditambah satu lagi hukum, iaitu iqlab. So, untuk jari ini akan jadi izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Sekali lagi, nun, izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Kita ulang daripada lam semula. Lam, qamariyah, syamsiyah. Mim, izhar, idgham, ikhfa. Nun, izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Senang kan? Baik, kita pergi pada jari seterusnya. Jari yang keempat, iaitu jari manis. Untuk jari manis, boleh memuatkan hukum mad. Apakah itu hukum mad? Mad adalah huruf alif, waw, ya yang tidak mempunyai sebarang tanda di dalam Al-Quran dan perlu dibaca panjang. Untuk hukum mad, Ustaz bagikan kepada harakat, iaitu 2 harakat, 4 atau 5 harakat, 6 harakat, ataupun 2, 4, 6. Sekali lagi, mad 2, 4 atau 5 harakat, 6 harakat, ataupun 2, 4, 6. Sekali lagi kita ulang, kita ringkaskan mad 2, 4, 6, 2, 4, 6. Jom kita ulang daripada lam semula. Lam, qamariyah, syamsiyah. Mim, izhar, idgham, ikhfa. Nun, izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Mad 2, 4, 6, 2, 4, 6. Dan jari yang terakhir adalah jari kelingking. Untuk jari ini, kita letakkan hukum waqaf. Apakah yang dimasukkan dengan hukum waqaf? Hukum waqaf adalah hukum memberhentikan bacaan. Jadi, kita muatkan di sini 4 hukum waqaf, iaitu harus berhenti, berhenti lebih baik, sambung lebih baik, dilarang berhenti. Sekali lagi, waqaf, harus berhenti, berhenti lebih baik, sambung lebih baik, dilarang berhenti. Sekali lagi, waqaf, harus berhenti, berhenti lebih baik, sambung lebih baik, dilarang berhenti. Jadi mudah kan? Sekarang kita ulang kaji kembali 5 hukum asas tajwid yang terdapat pada jari, iaitu lam, mim, nun, mad, waqaf. Lam, mim, nun, mad, waqaf. Lam, mim, nun, mad, waqaf. Lam, qamariyah, syamsiyah. Mim, izhar, idgham, ikhfa. Nun, izhar, idgham, ikhfa, iqlab. Mad 2, 4, 6, 2, 4, 6. Waqaf, harus berhenti, berhenti lebih baik, sambung lebih baik, dilarang berhenti. Adik-adik sekalian, itulah asas hukum tajwid yang selama ini kita belajar, kita rasakan sukar. Tetapi apabila kita susun kembali di 5 jari kita, tajwid semudah menggenggam 5 jari sahaja. Sekarang, Ustaz akan tunjukkan jari dan kamu semua sebutkan hukum-hukum yang telah kita pelajari sebentar tadi. Bersedia? Fokus kepada jari Ustaz. Bagus. Sekali lagi.
Bagus. Ustaz pasti kamu semua dapat menyebut kembali hukum-hukum asas tajwid yang telah pun kita pelajari sebentar tadi. Untuk pembelajaran yang lebih efektif, murid-murid perlu mencari pasangan sama ada ibu atau ayah, abang, kakak atau adik-beradik yang lain. Murid-murid perlu bertanya kepada pasangan masing-masing, saling belajar dan mengajar. Ingat, nak jadikan orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Jadi sekarang, peta aiting apa yang sesuai untuk merumuskan pembelajaran kita pada hari ini? Cuba murid-murid buat di rumah ya. Sebagai aktiviti tambahan di rumah juga, murid-murid bolehlah cuba untuk buat aktiviti ini dengan menggunakan jari. Lukis jari sendiri di atas kertas A4, kemudian masukkan nama-nama hukum di setiap jari serta di ruas jari. Ustaz harap murid-murid dah faham tentang konsep asas hukum tajwid. Secara ringkasnya, untuk mengingati hukum tajwid, murid-murid perlu mengenal huruf utama atau kita panggil tadi huruf VIP. Yang mana huruf-huruf VIP inilah yang menyebabkan terhasilnya hukum tajwid. Sebagai contoh, lam bertemu dengan 28 huruf terbagi pada dua hukum iaitu Qamariyah Syamsiyah. Mim bertemu dengan 28 huruf terbagi pada 3 hukum izhar, idgham, ikhfa syafawi. Nun bertemu dengan 28 huruf terbagi pada 4 hukum iaitu izhar, idgham, ikhfa, iqlab ataupun izhar halqi, idgham biruna, idgham bila guna, ikhfa hakiki dan juga iqlab. Manakala huruf mad iaitu alif, waw dan juga ya menjadikan huruf itu panjang 2, 4, 6 ataupun boleh dipilih 2, 4, 6 harakat. Manakala untuk hukum waqaf harus berhenti, berhenti lebih baik, sambung lebih baik, dilarang berhenti. Itulah konsep asas tajwid. Murid-murid perlu mengingati dahulu asas hukum tajwid dan seterusnya mengenal simbol-simbol yang terdapat di dalam huruf VIP. Sebagai contoh dalam kalimat ini, Alhamdulillah. Ada huruf lam, iaitu lam VIP. Bagaimana mengenal lam VIP? Ada hamzah wasal, ada huruf lam bertanda mati ataupun tidak, bertemu dengan huruf ha. Maka di situ terdapat hukum lam iaitu lam qamariyah. Selain itu, murid-murid juga boleh membuat rujukan pada pautan yang ustaz sediakan ini. Nanti boleh dapat lebih banyak maklumat tambahan tahu. Bukan saja boleh ingat nama hukum, tetapi boleh juga belajar kaedah jari tajwid. Okey, semoga murid-murid dapat belajar dengan baik pada kali ini. Sampai kita bertemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kuasai asas tajwid dengan 5 jari.